InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam sya'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah taala kebajikan dan saya diberikan kefahaman dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifad wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khali ibtigha wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan akan sehat, dalam keadaan sihat serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian kita, perbincangan kita pada pagi ini sebanyak dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan lagi ilmu kita serta meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menambahkan lagi insya-Allah amal ibadah kita sebagai bekalan kita ke negeri akhirat insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung beberapa lagi ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Yasin. Insya-Allah pada pagi ini kita pada ayat 45, 46 dan 47 insya-Allah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Yasin, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa iza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin.
Sadaqallahul azim. Maksudnya wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan bagi mereka, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqu ma baina aydikum. Takutlah oleh kamu ataupun jagalah oleh kamu apa-apa yang ada di hadapan kamu. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kamu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah. Wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, ittaqu, takut oleh kamu, ma baina aydikum, perkara-perkara yang terdapat di hadapan kamu, wa ma khalfakum, apa-apa perkara yang terdapat di belakang kamu, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah maksud daripada ayat ini? Tafsiran daripada ayat yang ke 45 ini, Allah Ta'ala menerangkan tentang sikap dan pendirian orang-orang yang kafir, yang sombong dan degil, masih tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, walaupun telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kejadian alam. InsyaAllah, inilah sikap dan perangai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan para Nabi dan Rasul telah menunjukkan, telah menyatakan kepada mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kehebatan Allah Ta'ala. Di mana pada ayat yang sebelum ini telah terangkan tentang kejadian alam, kejadian matahari, kejadian bulan dan sebagainya, kemudian pergantian siang dan malam. Ini menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sikap orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Taala, yang ada penyakit dalam hati mereka, mereka tidak mahu beriman dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh para rasul dan para nabi kepada mereka. Mereka bukan sahaja tidak beriman dan berpaling kepada ayat-ayat manzurah. Ayat manzurah ialah tanda-tanda kebesaran ilahi yang dapat dilihat dengan mata kasar di langit dan di bumi dan di laut. Bahkan mereka juga tidak beriman dan berpaling daripada ayatul tanziliyah, ayat-ayat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan para rasul, mereka tidak mahu beriman. Ayat sebelum terangkan tentang kapal yang berlayar di lautan. Kemudian zuriat kaum Nabi Nuh. Kita ni semua adalah daripada zuriat keturunan Nabi Nuh AS yang selamat di atas bahtera kapal dalam banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Ini nak menyatakan kepada kita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala berkehendak untuk menenggelamkan kapal-kapal itu, kapal Nabi Nuh dan juga kapal-kapal yang ada pada zaman sekarang ini, Allah Taala boleh menenggelamkan semua kapal-kapal itu. Contoh lihatlah bagaimana ada kapal-kapal yang telah pun tenggelam. Seperti contohnya kapal Titanic yang tenggelam itu, yang beramai ataupun beribu yang mati dalam kapal itu. Ini menunjukkan pada kita Allah Ta'ala boleh merintahkan pada laut untuk menenggelamkan mana-mana kapal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Apabila dikatakan kepada orang Makkah yang kufur kan Allah, yang berpaling daripada ayat-ayatnya dan yang mendustakan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut, dia kata ittaqu ma baina aydikum, berjaga-jagalah, berwaspadalah dan takutlah kamu kepada apa yang ada di hadapan kamu, musibah dan malapetaka yang akan menimpa kamu sebagaimana yang pernah menimpa umat terdahulu sebelum kamu disebabkan kekufuran mereka. Dan takutlah apa yang ada di belakang kamu yang akan menimpa kamu daripada azab akhirat sekiranya kamu kekal dalam kekufuran tadi. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Bukan saja orang yang kufur, malah orang yang taat pun Allah Ta'ala beri peringatan supaya berjaga-jaga tentang azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang Allah Ta'ala boleh mendatangkan azab kalau seandainya manusia leka dan lalai di atas mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian apakah makna ma baina aidikum wa ma khalfakum? Terdapat beberapa tafsiran ulama tafsir berkenaan dengan ayat barang yang terdapat di hadapan mereka dan barang terdapat di belakang mereka. Antaranya ialah Mujahid. Mujahid ada menyatakan maksud dengan barang yang di hadapan mereka dan depan mereka, maknanya ma baina aidikum, maksudnya ma madha minaz zunub. Ma madha minaz zunub. Maknanya sesuatu benda yang dosa yang telah kamu lakukan. Itu maksudnya ma baina aidikum. Takutlah oleh kamu akan apa-apa yang terdapat di hadapan kamu. Maksudnya ma madha minaz zunub, sesuatu daripada dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian apakah maksud dengan wa ma khalfakum, apa yang terdapat di belakang kamu? Maksudnya ma ya'ti minaz zunub. Ma ya'ti minaz zunub, sesuatu yang akan datang daripada dosa. Sesuatu yang akan datang daripada dosa kamu. Naklah kamu berjaga-jaga. Ditakuti dengan dosa yang telah kamu lakukan dan dosa yang akan kamu lakukan, kamu akan diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Qatadah menyatakan maksud dengan barang yang terdapat di hadapan mereka, maksudnya ma taqaddama min azabillahi lil umam. Ma taqaddama min azabillahi lil umam. Azab Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dilakukan ataupun azab-azab yang pernah ditimpa kepada umat terdahulu. Itu maksudnya sesuatu yang terdapat di hadapan mereka, maksudnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dikenakan kepada umat terdahulu. Contohnya banjir besar, kemudian kata kaum Bani Israel yang mana tenggelam, umat-umat Nabi Musa yang tenggelam di laut kerana mengejar Musa dan kaum Bani Israel. Kemudian kaum Nabi Lut yang terbalikkan bumi. Kemudian kaum Nabi Hud alaihissalam, terdapatnya berlakunya kata gempa bumi yang dahsyat, yang besar. Ini semua menunjukkan pada kita tentang azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kaum itu dulu sebenarnya adalah kaum-kaum yang hebat, kan, kaum-kaum yang kasar, kaum-kaum yang orang kata gagah perkasa dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya mati disebabkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Qatadah juga berpendapat maksud dengan barang terdapat di belakang mereka, maksudnya min amris sa'ah. Min amris sa'ah, daripada urusan-urusan akhirat. Urusan-urusan kiamat ataupun urusan akhirat. Jadi naklah kamu takut. Kemudian Sufyan As-Tsauri pula berpendapat maksud dengan ataupun mentafsirkan ayat dengan barang yang terdapat di hadapan mereka, maksudnya minad dunya. Minad dunya, maksudnya daripada godaan-godaan dunia, habuan-habuan dunia, tarikan-tarikan dunia. Itu maksudnya. Maksud dengan barang yang terdapat di hadapan mereka. Kemudian maksud dengan barang yang terdapat di belakang mereka, wa ma khalfakum, maksudnya min azabil akhirah. Min azabin akhirah, daripada azab akhirat. Contohnya perhitungan di padang mahsyar, kemudian pembalasan di akhirat, neraka. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, dibalas kepada orang yang berdosa, yang melakukan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melakukan dosa dan maksiat. Kemudian Ibn Abbas dan Al-Kalbi mentafsirkan dengan makna ayat barang yang terdapat di hadapan mereka, ma baina aidikum, maksudnya min amril akhirah. Min amril akhirah fa'malu laha. Fa'malu laha, maksudnya daripada urusan-urusan akhirat. Oleh itu naklah kamu beramal untuk persediaan menghadapi urusan akhirat. Itu maksud dengan barang yang terdapat di hadapan mereka. Maksudnya ialah daripada urusan akhirat. Oleh itu fa'malu laha, maka naklah kamu beramal, menjadi bekalan yang sebanyaknya untuk bekalan akhirat kamu. Kemudian wa ma khalfakum, maksudnya min amri dunya. Min amri dunya, daripada urusan dunia.
fahzaruha wala taghtarru biha wala taghtaru biha. Fahzaruha wala taghtaru biha. Maksudnya daripada urusan dunia, maka naklah kamu berjaga-jaga dan jangan terpedaya dengan urusan dunia. Jangan kita terpedaya, kan? Jangan sibuk pergi ke sana, pergi ke sini mencari urusan dunia, mencari harta dunia sehingga kita lupa melakukan amalan-amalan soleh, lupa mengerjakan solat, lupa mengerjakan ibadat-ibadat lain yang telah dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala juga menyebut dalam ayat 45 ini, la'allakum turhamun, la'allakum turhamun, semoga Allah Taala merahmati kamu dengan melindungi kamu daripada azab sesaatnya, dan seterusnya mengampuni dosa-dosa kamu sebabkan ketakwaan dan kewaspadaan kamu terhadap perkara-perkara yang dinyatakan. Itu maksudnya la'allakum turhamun, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kamu tidak terpedayalah dengan urusan-urusan dunia tadi, kan? Dan kamu tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia ni sehingga boleh menyebabkan kamu lalai dan alpa daripada mencari bekalan akhirat kamu. Sedangkan dunia adalah negeri yang fana, akhirat negeri yang baqa, negeri kekal abadi. Mana yang lebih baik antara kekal dengan tak kekal? Tapi Nabi Muhammad SAW menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia merupakan tempat kita bercucuk tanam untuk urusan akhirat, ataupun dunia merupakan jambatan menuju kepada akhirat. So, apakah pengajaran pada ayat yang ke-45 ini? Pertama, kita naklah berwaspada terhadap apa juga tindakan yang hendak dilakukan supaya tidak menerima nasib yang sama dengan umat terdahulu, dan supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan ittaqu wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Jadi dari situ ada perkataan ittaqu, takwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Imtisaru awamilillah wa ijtinabu nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala merahmati sesiapa yang beriman, beramal dengan Quran, dan juga menerima seruan para Nabi dan para Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul telah menyeru kepada mereka siang dan malam, pagi dan petang. Contohnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh AS berdakwah, ini da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdoa pada kaumku siang dan malam. Tapi yang beriman tu sikit aja, malah mereka lari ataupun terus jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua pengajaran, dan kita boleh fikirkanlah penyampaian lain terdapat dalam ayat ini. Kemudian pada ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada suatu keterangan yang sampai pada mereka dan keterangan-keterangan Tuhan mereka melainkan mereka berpaling daripadanya, mana enggan menerima dakwah para nabi dan para rasul, dan ataupun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin, maksudnya dan tidak datang pada mereka itu tanda-tanda, bukti-bukti, keterangan kami daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala, illa kanu anha mu'ridun, kecuali mereka itu dalam keadaan suka berpaling daripada dakwah para nabi rasul dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun telah pun diberikan pelbagai peringatan-peringatan Allah Taala yang diberikan oleh para rasul. Yang sebelum ini ada 3 orang rasul yang ditutuskan kepada penduduk Antakiyah contoh dia, tapi mereka tidak beriman kepada rasul itu. Dan ada seorang lelaki yang datang pada hujung kampung, lelaki itu pun telah dibunuh oleh penduduk Antakiyah. Baik, kemudian ketafsiran daripada ayat ini menghuraikan, mendedahkan sikap dan keras hati orang-orang kafir terhadap setiap hujah, mukjizat dan keterangan disampaikan kepada mereka. Mereka sudah sampai ke satu tahap
kejahilan yang membinasakan diri mereka sendiri, kesombongan yang melampau tahap kedegilan yang paling tinggi, sehingga tidak mau mendengar dan menerima kebenaran, bahkan menolak dan mendustakannya. Malah ada para nabi dan rasul yang telah pun dibunuh. Seperti contoh Nabi Zakaria alaihissalam telah pun dibunuh kan oleh orang-orang yang kafir, yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap mereka lah. Mereka boleh mengambil tindakan drastik dengan memukul, membunuh. Dan Nabi Muhammad SAW juga begitulah. Kekasih Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi Muhammad SAW pernah dibaling dengan batu, dan banyak kalilah percubaan-percubaan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, seperti Abu Jahal, Abu Lahab cuba membunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan begitu juga Nabi juga ada nak dibunuh. Kemudian dalam peristiwa hijrah juga rumah Nabi dikepung oleh beberapa orang penduduk Quraisy dengan tujuan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala melihara Nabi. Wallahu ya'asimuka minan nas. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Taala melihara kamu daripada cubaan-cubaan manusia untuk membunuh kamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut wa ma ta'tihi min ayatin min rabbihim. Tidak ada suatu keterangan Quran yang terkandung dalamnya hujah, dalil dan bukti kekuasaan, kekayaan dan kehebatan Allah, kebenaran Rasulullah dan kebenarannya, melainkan illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka selalu berpaling. Mana engkar, keras hati, degil kan, keras kepala dan sebagainya lah. Macam-macam lah yang boleh kita katakan pada orang-orang yang engkar ni. Mereka tidak mahu beriman. Kecuali kalau seandainya mereka berusaha untuk beriman, insya-Allah akan datangnya hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka keras. Walaupun pelbagai mukjizat, pelbagai bukti-bukti keterangan yang ditunjukkan kepada mereka oleh para nabi dan rasul, tetapi hati mereka keras. Mereka tetap menyatakan pelbagai alasan lah. Antaranya mereka kata kalau mukjizat, mereka kata inilah sihir yang terang nyata. Inilah orang kata jawapan mereka bila diterangkan, bila mereka minta sesuatu mukjizat kepada para nabi rasul, kemudian para nabi dan rasul itu menunjukkan mukjizat tadi, lalu mereka mengatakan inilah sihir yang terang nyata. Contohnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan ataupun diminta untuk membelah bulan. Nabi pun belah bulan. Kan bila dah belah bulan, kerana nak menunaikan permintaan mereka, bila bulan telah terbelah kan, lalu mereka berkata haza sihrun mubin, ini merupakan sihir yang terang nyata. Sedangkan mereka sendiri yang minta supaya Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Nabi pun belah bulan. Dan peristiwa Nabi belah bulan ini bukan sekadar dilihat oleh orang Arab saja, tetapi penduduk-penduduk lain yang terdapat daripada dunia ini, mereka datang ke Makkah dan mereka kata mereka juga nampak bulan telah pun terbelah. Inilah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Taala ada menyebut berkenaan dengan perangai buruk mereka. Dia kata wa ayyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa ayyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka kaum musyrikin Mekah melihat sesuatu mukjizat daripada para nabi dan para rasul, daripada Nabi Muhammad SAW, mereka berpaling sambil berkata inilah sihir yang terang nyata. Okay, alasan mereka alasan mudah lah. Ni dia kata alasan mudah tak beriman. Dia kata ni sihir, ini bohong kan, ni Muhammad ni pendusta, Nabi Muhammad ni orang gila, Nabi Muhammad ni penyair, dan macam-macam lah gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mereka menolak untuk beriman kepada Allah. So apakah pengajaran daripada ayat ini? Kalimat ayatin min ayatin, dalam ayat ini dihuraikan kepada 3 tafsiran. Ini Quran, Rasulullah dan juga mukjizat.
Maka ini menunjukkan bahawa mereka orang kafir Mekah berpaling dan menolak kesemuanya. Quran pun mereka tolak. Quran ni ayatin. Tiada datang pada mereka itu tanda-tanda kuasa kami. Antaranya ialah ayat Quran lah. Itulah Quran. Dan juga Rasulullah SAW tadi, akhlak Nabi yang punya sifat amanah, berkata benar, tanah dan sebagainya. Kemudian satu lagi mukjizat para Nabi dan Rasul, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Antaranya boleh membelah bulan, kemudian keluarnya air daripada celah-celah jari baginda Rasulullah SAW. Kemudian binatang boleh bercakap dan berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pokok-pokok bertasbih dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ini semua adalah mukjizat Rasulullah SAW. Banyak mukjizat Nabi telah pun ditunjukkan kepada orang kafir. Tapi mereka berkata, haza sihrun mustamir. Ini merupakan sihir yang terang nyata. Kemudian yang kedua, menggambarkan betapa kerasnya. Menggambarkan betapa kerasnya hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripadanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, thumma qassat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya kemudian hati mereka keras daripada demikian. Maka kerasnya itu ialah seperti batu, malah lebih keras daripada batu. Sedangkan batu itu kan ada masanya akan keluar air, terpecah batu, maka keluarlah, terpancarlah air daripada celah batu. Kemudian ada pula batu yang pecah, maka keluarlah air. Kemudian ada pula batu yang jatuh daripada bukit, min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Maksudnya mereka jatuh pada bukit itu mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takut kepada Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan. Tiadalah Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kemudian sudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Ada pula antara batu yang pecah, terbelah, lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sekali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. So Allah Ta'ala tidak lalai lah terhadap apa yang dikerjakan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya habislah 2 ayat. 2 ayat sempat kita bincang pada pagi ni. Okay, kau nak tambah 1 ayat lagi? Okey, 1 ayat lagi. Ayat 47 insya-Allah. Jadi hari ni Sabtu kita sambung sikit lagi. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anutimu man law yasha Allah at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infaklah oleh kamu daripada apa-apa yang telah pun rezekikan Allah Ta'ala. Qala allazina kafaru, lalu berkatalah orang-orang yang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, adut imu man law yasha wa at'amah, adakah kamu nak beri makan kepada orang-orang yang jikalau dikenaki oleh Allah Ta'ala untuk memberi makan. In antum illa fi dhalalil mubin, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Tiadalah kamu ini melainkan sesat yang nyata. Jadi pada ayat 47 ini, ayat ini menggambarkan satu contoh kedegilan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ini contoh, ini contoh ayat di mana mereka tidak beriman kepada dakwah para Nabi dan Rasul. Apabila mereka dituntut untuk mendermakan sebahagian rezeki kurniaan Allah Ta'ala kepada fakir miskin, lalu mereka memberikan jawapan yang sangat menduka citakan. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah
qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'ama in antum illa bi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan bagi mereka, infaklah oleh kamu, dermalah, sedekahlah oleh kamu akan sesuatu yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Lalu orang-orang kafir berkata, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu, maka berkatalah orang kafir kepada orang beriman, anut'imu man law yasha Allah at'ama, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah Ta'ala mengkehendaki, tentulah dia akan mengkayakannya dan memberinya makan. Kan? Inilah jawapan ataupun sikap orang kafir. Mereka memberikan jawapan yang orang kata mengecewakan lah. Jawapan yang mengecewakan. Allah Ta'ala bagi mereka kekayaan, kemewahan dan sebagainya. Lalu dengan kekayaan dan kemewahan tadi, Allah Ta'ala perintah supaya mereka infakkan sebahagian daripada harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberikan sumbangan, menderma. Mereka tak nak, mereka kikir, mereka lokek, selain lokek, kodok dan sebagainya. Kan? Mereka bagi alasan kenapa nak bagi makan kepada orang yang fakir miskin ni, sedangkan Allah Ta'ala pun tak nak bagi makan pada mereka. Ni alasan mereka lah. Kenapa nak derma kepada orang fakir miskin, sedangkan Allah Ta'ala pun tak derma pada mereka, tak bagi sumbangan pada mereka. Ni adalah alasan lah orang-orang yang ingkar, yang degil dan sebagainya. Sebagai contoh ucapan yang pernah ucapkan oleh orang kafir Mekah yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il, setiap kali datang orang miskin meminta kepadanya, dia kata, izhab ila rabbika fahuwa aula bika minni wa yaqulu qad mana Allah ut'imuhu ana. Dia kata, izhab ila rabbik. Bila diminta pada mereka ataupun ada orang miskin datang pada mereka, mereka kata, kan, As bin Ail berkata, izhab ila rabbik, pergilah pada Tuhan kau. Au fahuwa aula bika minni, Tuhan kau tu lebih layak bagi orang kata makanan pada kamu. Pergilah pada Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu itu, Allah Ta'ala tu lebih layak untuk beri makan pada kamu. Qad mana Allah, sedangkan Allah Ta'ala telah menahan rezekinya pada kamu, bagaimana aku nak bagi makan? Allah Ta'ala sendiri telah menahan rezekinya pada kamu. Ini Allah Ta'ala. Ini sindiran As bin Wa'il ini menyindir orang fakir miskin yang datang kepada dia, memberikan, minta sumbangan, kan, minta bantuan dan sebagainya. Lalu mereka berlagu, dia kata, izhab ila rabbik fahuwa aula bika minni. Pergilah kepada orang Allah Ta'ala, pergilah berjumpa Tuhan. Kerana Tuhan lebih layak untuk beri kepada kamu. Sedangkan Allah Ta'ala dah tahan rezekinya pada kamu, sebagaimana aku nak bagi pula pada kamu. Inilah jawapan mereka. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq sentiasa beri makan pada orang miskin di kalangan muslimin. Satu hari Abu Jahal bertemu dengan Abu Bakar. Dia kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendakwa bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa memberi makan pada mereka? Lalu Abu Bakar berkata, ya Allah Ta'ala bagi makan pada mereka. Berkata pula Abu Jahal, maka mengapa pula Allah Ta'ala tidak beri makan pada mereka miskin itu? Bukankah Allah Ta'ala mampu beri makan pada orang miskin? So kenapa Allah Ta'ala tak bagi makan pada orang miskin? Kenapa kita nak kena bantu orang miskin? Ini dia punya kata-kata dia lah, sindiran dia. Kata-kata sindiran tajamnya kepada Abu Bakar, yang mana sifat Abu Bakar ni suka menderma, kan, membantu, memberikan sumbangan para orang fakir miskin dan sebagainya. Bukankah Allah Ta'ala berkuasa berikan makan pada mereka? Macam itulah. Apa jawapan Abu Bakar? Dia kata, ubtuliya qauman bil faqri wa qauman bil ghina wa amrul fuqara bis sabri wa amarul ghina agniya bil ata. Faqala Abu Jahal, wallahi ya Abu Bakar, in kunta illa fi dhalal mubin atargumu anna Allah qadirun ala ta'amin haula'i wa huwa la yutimuhum summa nutimuhum anta. Maka Abu Jahal kata, sebagaimana manusia ini diuji dengan kefakiran,
Sebahagian pula diuji dengan kekayaan. Abu Jahal kata sebahagian manusia ni diuji dengan kefakiran. Sebahagian manusia diuji dengan kekayaan. Ada kalau orang yang fakir itu diperintahkan untuk bersabar dengan kemiskinan. Kemudian Allah Ta'ala pula perintah pada orang kaya untuk memberi. Atal fuqara bil ata'. Faqala Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun berkata, Wallahi ya Abu Bakar, in anta illa fi dhalalil mubin. Wallah, demi Allah, wahai Abu Bakar, kau ni aku tak lihat. Melainkan kau ni berada dalam sesat yang nyata. Abu Jahal kata, kau ni sesat. Jawapan yang kau bagi ni sesat. Tak betul jawapan ni. Kamu kata orang fakir itu naklah bersabar. Sedangkan orang kaya naklah memberi. Kan? Wa umiral fuqara bil sabri wa umiral aghnia bil ata'. Diperintahkan orang fakir itu dengan bersabar. Diperintahkan orang kaya untuk memberi. Ini jawapan yang gila, kata Abu Jahal. Abu Jahal kata, ini jawapan yang gila. Aku tak lihat melainkan orang kau sesat. At-targumun Allah anna Allah qadirun ala it'amin haulai. Kamu mendakwa bahawa Allah Ta'ala berkuasa memberi makan pada mereka yang miskin. Dan dia berkuasa memberi makan kepada orang yang fakir. Kenapa dia tak bagi makan pada orang yang miskin dan fakir? Summa nidbuhum anta, sedangkan kita pula nak bagi makan pula pada mereka. Masya-Allah. Inilah jawapan mereka lah. Inilah jawapan mereka yang bagi mengelak daripada mengeluarkan sebahagian daripada harta mereka untuk diberikan fakir miskin. Antara sifat bakil dan menempel dalam diri, maka mereka menyatakan bahawa kemiskinan yang menimpa mereka adalah dengan kehendak dan takdir Allah. Maka apa yang kami lakukan ini bertepatan dengan kehendak dan takdir Allah yang mengenaki mereka fakir dan miskin. Ini jawapan mereka lah. Allah Ta'ala mentakdirkan diri mereka, orang-orang yang miskin ni, dia miskin. So kami redha dengan takdir Allah Ta'ala mereka miskin. Jadi kami tak bagi apa-apalah sumbangan pada orang fakir miskin ini. Sedangkan Allah Ta'ala pun tak bagi nafkah pada orang fakir miskin. Macam itulah. Allah yang ada kemampuan memberi rezeki dan makan pun tak memberikan rezeki pada mereka, maka bagaimana kami akan memberikan mereka makan? Kami tak akan beri makan kepada siapa yang Allah Ta'ala tak beri makan. Dia kata. Ini alasan mereka lah. Kami tak akan bagi makan pada sesiapa yang Allah Ta'ala tak bagi makan. Orang miskin, fakir miskin, papka dada, golongan gelandangan dan sebagainya. Ini golongan-golongan yang kekurangan dari sudut makanan. Apalagi harta benda dan sebagainya. Tak ada apa-apa pun. Kemudian tidur pun hanya beratapkan langit dan melantaikan tanah saja. Inilah keadaan mereka yang fakir miskin. Jadi Allah Ta'ala telah membalas perbuatan mereka. Jadi orang-orang kafir kata, kami pun membalaslah perbuatan mereka. Sedangkan mereka lupa dan sekiranya tak mahu mengerti bahawa Allah Ta'ala tidak mentakdirkan rezeki, kekuatan dan kejekasan makhluk itu sama. Sedangkan Allah Ta'ala mentakdirkan manusia ini ada pelbagai kategori. Ada orang yang kaya, ada orang yang sangat kaya, ada orang yang bersangatan kaya. Ada orang yang miskin, ada orang yang papa, ada yang fukara, fakir miskin. Yang sangat miskin, dhaif dan sebagainya. Jadi ada pelbagai kategori manusia ni. Tujuannya lah orang yang kaya ini membantu orang yang miskin. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in antum illa fi dhalalil mubin. In antum illa fi dhalalil mubin. Tidaklah kamu melainkan dengan kesesatan yang nyata. Tiadalah kamu itu melainkan sesat yang nyata. Inilah ucapan. Antaranya ucapan fakir orang-orang yang kafir lah. Yang diucapkan kepada Abu Bakar, diucapkan kepada para Nabi dan Rasul. Ibn Jarir menyatakan ucapan ini ada dua wajah tafsiran. Pertama, ucapan inilah ucapan orang fakir pada orang mukmin yang mengajak mereka supaya mendermakan sebahagian harta mereka pada orang-orang miskin yang berhajat pada mereka. Mereka bertikad bahawa sesiapa yang mengikuti Muhammad adalah sesat. Mereka bertikad siapa yang ikut Muhammad sesat. Ini ucapan orang kafir lah. In antum illa fi dhalal mubin.
tiadalah kamu melainkan kamu sesatnya. Ini satu tafsiran. Maknanya Allah Ta'ala menghikayahkan ucapan orang kafir yang mereka menuduh pada Nosu ini sesat. Kemudian ucapan ini adalah ucapan Allah kepada orang kafir. Setelah mereka ini tafsiran yang kedua. Ucapan ini ucapan Allah kepada orang fakir. Setelah mereka menyatakan, apakah kami akan memberi makan pada orang-orang yang jika Allah Ta'ala menkenaki, tentulah dia akan mengkayakannya dan berinya makan. Pendirian seumpama ini adalah pendirian yang sesat. Jadi tafsiran kedua ayat ini ditujukan kepada orang kafir sendirilah. Yang mana mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan juga bukti-bukti dan dalil-dalil mukjizat para nabi dan para rasul. So apakah pelajaran daripada ayat yang ke-47 ini? Pertama, orang Islam boleh mengambil derma daripada orang kafir. Orang Islam boleh mengambil derma daripada orang kafir. Kalau orang kafir nak derma, ambillah. Yang kedua, bakil adalah sifat yang tercela kerana ia akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan sesama manusia ataupun belas ihsan pada manusia. Sebabnya ada sifat bakil. Kita lihat apa yang terjadi kepada Qarun. Mana Qarun ni seorang yang sangat kaya. Umat Nabi Musa AS, dia ni seorang yang sangat kaya, tuan-tuan. Akhirnya disebabkan oleh dia engkar kepada perintah Allah Ta'ala supaya mendermakan harta, sebahagian harta dia, maka akhirnya dia tenggelamkan dalam bumi. Inilah balasan yang berlaku pada orang yang ingkar pada Allah. Yang ketiga, hikmah di sebalik perbezaan rezeki yang dikurniakan oleh Allah adalah supaya timbul perasaan belas kasih dan tolong-menolong antara manusia. Okay? Inilah hikmah, tuan. Di sebalik perbezaan rezeki yang dikurniakan oleh Allah adalah supaya timbul perasaan belas kasih dan tolong-menolong antara kita, supaya ada sikap tolong-menolong, kan, bantu-bantu, kan. Sebabnya Allah Ta'ala kata ada yang kaya, ada yang miskin. Aku jadikan orang ni kaya, ada yang jadikan miskin. Orang kaya bantu orang miskin. Orang miskin pula adalah sabar. Mereka pun dapat pahala juga di atas kesabaran mereka. Dan doa orang fakir ni biasanya lebih mustajab. Lebih mustajab berbanding dengan doa orang-orang yang kaya. Itulah, tuan-tuan, 3 ayat yang kita dapat kongsi pada pagi ini. Tafsiran surat Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian dan perbincangan pada pagi ini, insya-Allah sikit sebanyak dapat meningkatkan lagi, menambahkan ilmu kita dan meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut. Wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa dhul ba bi lutfika ya latif ya khabir ya. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.